Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Ya Allah. Baik, kita sambung kisah kita dalam sirah Nabawiyah. Yang terakhir Ustaz cerita tentang apa? Ingat tak? Taif. Ingat? Ha? Nak masuk Taif kan? Betul kan? Ha? Ustaz nak masuk cerita Rasulullah berdakwah ke Taif. Baik. Pada malam ni kita akan sambung cerita kita dakwah Islam di luar Mekah. Yang ini kali pertama Nabi keluar daripada kota suci Mekah untuk berdakwah. Selama ni Nabi di dalam kota saja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bulan Syawal tahun 10 Nubuwah. Maknanya Nabi umur berapa? 50. Kan Nabi jadi diangkat jadi Rasul umur 40. Ini tahun ke-10 Nubuwah, tahun ke-10 kenabian. Baik. Atau pada akhir bulan Mei, awal-awal ataupun awal-awal bulan Jun 619 Masihi. Yang sebut tarikh ni ahli tarikh, ahli sejarah. Baik. Lebih kurang akhir bulan Mei ataupun awal bulan Jun tahun 619. Sekarang ni tahun 2023. Ni tahun 619. Cuba tolak berapa? 2023 tolak 619. Cuba tolak. Matematik. Tolak. 2023. Tahun 2023 tolak 619. Kira. 619. Tahun 619 Hijrah ni. Ya, 619 Masihi. 1409. Betul. 2023 619. 13 tolak 9 4. 1404. 1404 tahun dahulu waktu Nabi berhijrah ke Taif. Sekarang ni kita bulan 8. Bulan 7 8 ni, masuk 8. Maknanya kalau bulan 6 malam 7 8. 3 bulan lalu, maknanya kalau kiranya lebih kurang lah 1404 tahun 3 bulan yang lalu Nabi berdakwah ke baik. Maka pada tahun itu Nabi pun pergi ke Taif yang jaraknya lebih kurang 60 batu daripada Mekah. 60 batu. Nabi pergi dengan keadaan berjalan kaki. Begitu juga Nabi pulang pun berjalan kaki. Bayangkan, pergi jalan kaki 60 batu. Berapa dalam kilometer? Saya tak pandai sangat kiraan batu dengan kilometer ni berapa. Dalam lebih kurang berapa ni? 80-90 kilometer tak silap. Mana memang kalau pergi tu memang apa dia? Memang jamak lah. Kalau semayang tu. Baik. 60 batu. Minta maaf saya tak tahu dia punya kiraan tepat dia. Dia sebut sini 60 batu. Baginda Nabi pergi dan balik dengan jalan kaki. Baginda disertai oleh pembantunya bernama Zaid bin Harisah. Nabi pergi dengan Zaid bin Harisah ke Taif. Setiap kali Nabi melewati suatu kabilah, dalam perjalanan tu adalah kabilah-kabilah yang duduk di sepanjang perjalanan tu, maka Nabi akan ajak mereka kepada Islam. Dalam perjalanan pergi Taif tu ada orang duduk kampung ni ke kampung ni kan, jalan tu. Maka Nabi singgah. Nabi ajak kepada Islam. Namun tidak ada satu pun yang mengikut, yang memenuhi ajakan Nabi. Apabila Nabi tiba di Taif, maka Nabi pun bertemu dengan 3 orang adik-beradik, 3 orang bersaudara, 3 orang adik-beradik daripada pemimpin Bani Saqif, iaitu nama dia yang pertama Abdul Yalail, yang kedua Mas'ud, yang ketiga Hubaib, anak-anak Amru bin Umair Al-Thaqafi. Baik. Ni 3 orang
adik-beradik, saudara, anak kepada Amru bin Umair Al-Thaqafi. Beliau duduk menghadang mereka dan mengajak mereka kepada Allah agar sudi menolong Islam. Nabi duduk di hadapan 3 orang tadi, adik-beradik tadi, yang merupakan pemimpin kepada Bani Thaqif. Maka Nabi ajak berbincang. Dan kalau kita perasan, memang kalau kita pergi ke suatu tempat yang baru, adab dia memang kita jumpa, kalau boleh jumpa pemimpin dia dulu, ketua kampung dia dululah, masa mudahnya. Jangan main serbu je, tidak. Jumpa ketua kampung dulu. Jadi apa-apa senanglah ketua kampung cakap, ya betul, dia ada datang, dia ada beritahu saya. Ada tempat rujuk, sebab orang kampung dia akan rujuk pada ketua dia. Macam kita lah, kalau kita nak buat apa aktiviti lah dekat sekolah, kita boleh ke terus masuk buat kat sekolah? Tak boleh. Kena jumpa dengan guru besar dulu kan. Begitulah Nabi pun. Nabi ada adab dia. Jadi kalau nak berdakwah dalam satu kampung, jumpa dulu ketua dia dulu. Maka di situ, apabila Nabi mengajak mereka untuk mengenal Allah dan agar mereka sudi menolong agama Islam dalam dakwah Nabi, ada salah seorang daripada 3 tadi disebut apa dia? Kalau macam tu, bererti kain penutup Kaabah telah terkoyak. Jika memang Allah telah mengutusmu sebagai Rasul, kata salah seorang daripada mereka. Kalau macam tu, kain Kaabah tu, dia macam tu. Yang ketiga pula berkata, demi Allah, aku tidak sudi berbicara denganmu sama sekali. Kalau demi Allah, aku tak nak bercakap dengan kamu. Kalau 3 tadi menolak Nabi mentah. Jika kamu seorang Rasul, benar-benar kamu seorang Rasul, tentunya engkau lebih berbahaya jika aku harus menyanggah perkataanmu. Dan jika engkau membuat kedustaan terhadap Allah, bererti aku tidak layak berbicara denganmu. Kalau kamu ni betul Rasul, maknanya apa dia? Tentu kamu ni lebih berbahaya. Maknanya kalau aku lawan, makna binasalah aku, bahayalah bagi aku kalau aku lawan Rasul. Kalau kamu betul-betul Rasul. Kalau kamu berdusta, maka apa dia? Maka aku tak nak bercakap dengan kamu. Kamu tak layak nak cakap dengan aku, kata 3 orang tadi. Maka Nabi pun bangkit daripada mereka bertiga, lalu berkata, kalau betul kamu semua kalian bersikap sebegini, maka aku minta sembunyikanlah aku. Kalau begitu, kamu sebut ke aku minta tolong sembunyikanlah aku. Maka baginda pun berada di tengah-tengah penduduk Taif selama 10 hari. Mana Nabi minta perlindungan, sembunyi ni mana Nabi minta tempat tinggal lah. Sembunyikanlah, jagalah. Beliau berada di tengah-tengah penduduk Taif selama 10 hari Nabi berada di Taif. Setiap pemuka masyarakat Taif yang datang menemui beliau, pasti diajaknya berbicara dan diseru. Ada saja pemuka-pemuka, maknanya orang besar, orang penting dekat Taif tu, bila jumpa dengan Nabi, Nabi akan ajak berbicara tentang agama ni lah, tentang Islam. Akhirnya ramai-ramai itu mereka pun berkata, usirlah orang ini dari negeri kita dan kerahkan semua rakyat untuk memperdayainya. Maknanya kerahkan semua rakyat supaya inilah halau dia lah. Baik, mereka sebut supaya buang Nabi, usir, halau daripada negeri kita. Maka apabila Nabi hendak pergi, ini dia sebut di sini, apabila Nabi pun nak bertolak balik, kalau macam tu sekali seorang pun tak nak terima, lepas tu dihalau lagi dengan kata-kata yang sangat jahat, sangat-sangat, kalau kita ni sangat terasa hatilah. Kami datang ni, kalau kita macam mana? Kami datang ni nak ajak ke arah keselamatan dunia akhirat, tapi kamu tolak kami mentah-mentah. Kami datang daripada jauh. Patut budaya orang Arab ni biasanya menghargai tetamu, betul? Tetapi Nabi ni tak dihargai. Macam mana perasaan? Benda jadi budaya, tetapi kita tak laksanakan adab budaya tu, itu suatu penghinaan yang amat sangat. Sudah jadi budaya masyarakat, tapi masyarakat tak laksana budaya tu, tak amal budaya tu kepada satu pihak. Maknanya apa dia? Pihak tersebut ataupun Nabi ni dalam keadaan sangat-sangat dihina, tidak diraikan. Baik. Apabila Nabi hendak pergi, maka orang-orang jahat di kalangan mereka dan para hamba sahaya mengikut mereka. Orang-orang jahat ni maknanya orang nakal. Budak-budak nakal. Budak-budak nakal, hamba sahaya ikut belakang Nabi sambil mencaci-caci,
sambil berteriak-teriak terhadap Nabi. Kemudian orang berkerumun mengelilingi baginda. Kemudian mereka membentuk dua barisan. Ni lagi dahsyat kurang ajarnya. Mereka buat dua barisan, melempar batu ke arah Nabi. Keliling Nabi, kerumun macam tu. Lepas tu mereka orang buat barisan. Nak suruh Nabi keluar lah tu. Lepas tu, mereka ambil batu baling. Nabi lalu kat tengah-tengah, mereka baling. Macam mana? Macam kita buat perbarisan kan. Buat perbarisan, lepas tu buka tengah tu, kita berlalu kat tengah tu. Orang yang kat tepi-tepi tu, dia baling batu. Ni yang dihadapi oleh Nabi SAW dan Zaid bin Harithah. Baik. Mereka melempar, mereka mencaci, mereka baling batu kepada Nabi. Sehinggalah batu tu, ada di antara batu tu terkena urat di tumit baginda Nabi. Dan apabila terkena urat tu, kena tumit, kena urat di atas tumit. Apa lagi disebut sini? Basahlah Nabi dengan leleran darah. Maknanya Nabi tu, kalau disebut di sini, basah kaki Nabi, sebenarnya badan Nabi lah masuk kaki, tapi di sini sebut urat dekat kaki tu kena. Basah kaki Nabi dengan darah yang meleleh keluar. Kalau Zaid bin Harithah pula, dia lagi teruk. Sebab dia guna tubuh dia nak tahan. Nabi orang baling batu, dia tahan dengan tubuh dia. Tahan. Jadi dia lah paling teruk kena. Kat kepala, kat badan, kat tekuk, semua habis kena. Ni Zaid bin Harithah tadi. Nabi kena kat kaki. Baik. Dua-dua teruk lah. Tapi yang paling teruk di sini Zaid. Sampai basah kepala dia dengan luka. Basah dengan peluk, dengan darah lah. Mereka berbuat begitu, baling caci, baling batu, hina Nabi, teriak apa semua. Sampailah Nabi berjalan sehingga tiba di kebun milik Utbah dan Syaibah. Ni hak terkenal. Sampailah Nabi ke suatu kebun, Nabi berehat, Nabi minta tumpang. Kebun milik Utbah dan Syaibah, anak kepada Rabi'ah, yang berjarak 3 batu dari Taif. Setelah itu mereka kembali lagi ke Taif. Baik. Ni Nabi lari, ada sampai satu kebun yang jaraknya lebih kurang 3 batu dari Taif. Maknanya 3 batu Nabi kena baling tu, lebih kurang lah. 3 batu daripada Taif, Nabi kena pulau, kena cerca, kena hina, kena herdik, kena baling batu. Sejauh 3, kalau kita 3 kilometer. Kalau 3 batu dia tidak satu batu, 1 kilometer dia lebih. Satu batu bersamaan dengan berapa saya tak ingat. 1 kilometer lebih ke 2 kilometer. Minta maaf saya tak ingat. Maknanya lebih kurang jarak 7-8 kilometer lah Nabi berjalan tu. Ya. Mana daripada sini ke Kuala lah kan. Daripada sini ke Kuala Nabi berjalan. Tapi orang duk baling. Baru Nabi berhenti. Baik. Sampailah ke kebun Utbah dan Syaibah. Rasulullah SAW menghampiri sebatang pohon anggur, duduk di bawah. Lalu Nabi pun duduk berehat di bawah rimbunannya. Setelah duduk beberapa saat dan merasa tenang, Nabi pun mengucapkan satu doa yang sangat terkenal. Sebelum itu ada disebut di sini dah, Nabi berjalan daripada Taif dalam keadaan bercucuran darah. Sehingga disebutkan dalam kasut Nabi SAW penuh dengan darah. Kasut Nabi pakai tu, kasut kulit kan. Kasut kulit, kasut kulit. Lecah kasut tu, dalam kasut lah, bukan luar kasut, dalam kasut tu lecah dengan darah Nabi. Ini Ustaz pernah cerita dulu kan. Lecah dengan darah Nabi. Kita biasa kasut ni lecah dengan selut. Ni lecah dengan darah. Maknanya apa dia? Bercucuran darah. Disebut tadi kena urat. Kalau kena di mata urat tu memanglah. Bukan terhiris dekat kulit biasa. Ni kena kat urat hak ni. Arteri lah kalau kita kata arteri. Urat jantung. Ada satu urat yang besar tu yang menyebarkan darah ke seluruh tubuh. Jadi kalau kena ke urat tu memang kena lah. Memang keluar darah. Mancut lah macam tu lah lebih kurang. Ni kita sebut mancut, tapi darah bercucuran, keluar banyak. Nabi rehat di bawah satu rimbunan, dan Nabi berdoa dengan satu doa yang sangat terkenal, yang mana doa ini menunjukkan kedukaan Nabi. Sedihnya Nabi orang buat macam tu kan Nabi.
yang memenuhi hati beliau, hati baginda. Kerana kerasnya seksaan yang Nabi terima daripada penduduk Taif, juga didorong rasa yang sangat macam kesal, kecewa. Kerana tiada seorang pun yang datang yang nak beriman kepada Nabi. Bayangkan, Nabi jalan itulah jauh, dah tinggal keluarga, tapi tak ada seorang pun yang menyahut seruan. Yang ni kalau dakwah. Macam mana contoh lah, kamu kerja meniaga contoh tak? Kamu kerja meniaga apa contoh meniaga pasok, meniaga baju lah contoh tak? Meniaga baju tak? Ada satu event kat mana? Event kat Shah Alam. Jadi kamu tempoh apa semua, pergilah daripada sini sampai ke Shah Alam, duduklah 10 hari. Bayangkan 10 hari kamu duduk sana, tak ada seorang pun beli baju yang kamu nak jual tu kan. Tak ada seorang pun beli. Letih dapat, kecewa dapat, modal hangus apa semua, tak dapat apa, bahkan rugi. Itu kalau bayangan orang meniaga. Kalau kamu pergi contoh, macam mana kamu tak pernah meniaga kan? Kalau pernah meniaga dia faham lah macam mana letih tu, lepas tu balik tak dapat hasil. Ataupun kamu pergi ke contoh ambil daurah lah. Kamu daripada sini pergi sampai ke Kedah tu, pergi hujung tu, sampai kat Lostar lah dia kata. Sebab apa pergi? Sebab kami menerima jemputan, ada daurah ada daurah ataupun ada buat majlis maulid Pergi sampai sana, tengok-tengok, sampai tu ada signboard disebut apa dia? Minta maaf, majlis ditunda ke hari lain kerana Habib Umar ada majlis lain, contohlah. Agak-agak apa perasaan kita? Oh, perahnya, letihnya, jauh. Kenapa tak ada orang mesej awal? Kalau mesej dekat highway, dekat Taiping ke dekat Penang pun tak apa lagi, kita patah balik. Ni sampai ke tempat dah, baru tengok ada signboard tu. Punya perah, betul tak? Kita punya semangat berbunga-bunga nak jumpa ulama, contohlah ni. Baik. Itulah yang berlaku. Itu sehari, Nabi 10 hari duduk sana, tinggal keluarga hampir 2 minggu ni. Berjalan. Tidak ada seorang pun yang beriman. Lalu Nabi berdoa, ni doa Nabi ni. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati. Saya nak baca yang Arab ni supaya mudah-mudahan apa yang saya baca, apa yang kamu semua dengar ni sama macam Nabi baca. Nak ambil pahala kat situ ni. Boleh nak baca terjemah ni. Doa ni panjang, tapi saya nak baca yang Arab juga. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nasi ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ilayya man takilluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwin malaktahu amri illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiyatuka ya awsa'u li a'udhu binuri wajhika alladhi ashraqat lahu az-zulumat wa saluha alayhi amru ad-dunya wal akhirah min an tunazzila bi ghadabaka aw yahulla alayya sakhatuka laka utba hatta tarda wala haula wala quwwata illa bika. Ya Allah, kepadamu aku mengadu kelemahanku, kekuatanku. Baik, ni Nabi berdoa. Ambil adab di sini. Ambil adab. Adab dia apa dia? Bila berdoa mengaku. Mengaku apa dia? Surrender. Serah diri, lemahkan diri kita, hinakan diri kita di hadapan Allah. Sebab tu ada doa, ada ni pembuka hizib Bahar. Ya Allahu ya Aliyu ya Aziz ya Halimu ya Alim, anta rabbi wa ilmuka hasbi fa ni'mar rabbur rabbi wa ni'mal hasbu hasbi tansuru man tasha wa antal azizur rahim. Azizul Hakim. Tak? Maknanya kita minta tu dalam keadaan kita puji Allah dan kita serah diri kita. Allah lah segala-galanya, kami tak ada apa, ya Allah. Dalam berdoa kena ada rasa macam tu. Kadang-kadang kita, contohlah kita jadi imam,
Kadang-kadang kita doa ni, apa yang kita fikir? Kita fikir apa ya? Kalau doa imam, aku nak baca biar baca sedap. Doa imam. Nak baca biar baca sedap. Lepas tu biar ingat, jangan baca tengah jalan tak ingat itu doa. Kita runsing, ada runsing tu. Saya tahu saya biasa di imam. Nak sampai jadi imam gitu. Nak doa, biar doa tu kita dapat baca lancar, nak baca sedap, jangan bagi tersekat. Tu je kadang-kadang. Tapi kita lupa yang kita minta doa ni sebenarnya kita minta sesuatu daripada Allah dalam keadaan kita merendah diri. Di belakang kita ni tolong jadi wakil. Hak belakang ni tunggu sama-sama bongkok dengan kita, rendah diri. Tapi kalau tu imam tak rasa rendah diri, masalah. Orang belakang khusyuk amin dah, tapi tu imam sendiri kalau tak rendah diri, masalah tu. Sebab tu imam ni kena belajar lebih ada orang. Siapa jadi imam ni. Jadi kena ada rasa rendah diri. Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati, du'fa dhaif. Ya Allah, kepadamu lah aku mengadu kelemahan kekuatanku, lemahnya kegerak aku ni. Kekurangan siasatku dan kehinaanku di hadapan manusia. Wahai yang paling pengasih di antara yang para pengasih. Nabi puji Allah. Engkaulah Rabb orang-orang yang lemah. Engkaulah Tuhan orang-orang lemah, ya Allah. Nabi sebut. Nabi dah rendah diri ni. Engkaulah Tuhanku, kepada siapa engkau hendak serahkan aku? Nabi tanya, ya Allah, engkau nak serah aku ni pada siapa? Ni. Kepada orang yang jauh, yang bermuka masam kepadaku. Maknanya orang Taif ni jauh, tapi bermuka masam dengan Nabi. Atau kepada musuh yang menguasai urusanku. Ataupun orang kampung sendiri, tapi mereka macam mana orang kafir Quraisy buatkan Nabi kan? Betul tak? Aku tidak peduli ya Allah, asalkan engkau tidak murka kepadaku. Ya Allah, ikutlah apa sahaja yang datang ni ya Allah, asalkan engkau tidak murka kepadaku. Nabi harap kepada redha Allah. Biarlah seluruh dunia benci pada Nabi. Tetapi yang penting Allah jangan murka. Kita terbalik. Kita buat apa-apa, orang kata apa nanti Dia tak peduli, dia tak fikir Allah nak suka, Allah murka, tidak. Yang dia kisah orang kata apa kat dia dalam tindakan kita. Nanti orang komen, nanti orang kata apa. Kita terbalik dengan Nabi. Baik. Sebab kerana teramat luas afiat yang engkau limpahkan kepada, maknanya kesejahteraan yang Allah limpahkan kepada Nabi itu sangat luas. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menyinari segala kegelapan, dan kerananya urusan dunia dan akhirat menjadi baik, agar engkau tidak menurunkan kemarahanmu, kemurkaanmu kepadaku, atau murka kepadaku. Engkaulah yang berhak menegurku, sehingga engkau redha, tidak ada daya dan kekuatan selain daripadamu. Baik, kalau kita perasan, apa beza doa Nabi tadi dengan doa Nabi Nuh? Dua-dua diuji kan. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah. Betul? Umur 950 tu umur dia. Umur Nabi Nuh ni 1000 tahun dikurangi 50 dalam Quran sebut. Berdakwah 900 tahun. Yang mengikutnya 80 orang aja. Tak sampai 100 pun. Bayangkan 900 tahun berdakwah. Kalau kita parti politik tak, parti politik. 10 tahun dah tubuh parti, tapi 80 orang je mengikut. Baik tak payah kata. Baik buat kelab sukan ni. Daripada buat parti lah. Itu parti lah ni. Nabi berdakwah, Nabi Nuh. Baik. Cuma beza Nabi Nuh. Bila Nabi Nuh berdoa, Nabi Nuh mengadu. Tapi sebab lama sangat, akhirnya Nabi Nuh minta apa dia? Tuhan tunjuklah sesuatu. Tu jadi turun banjir besar tu. Minta Allah tolong. Ya, macam Nabi Nuh perah sangat. Ya Allah, pokok ni tengil sangat ni. Teruk sangat, degil sangat ni. 900 tahun dah aku berdakwah ya Allah. Hak mana beriman ya Allah, selamatkanlah ya Allah. Hak mana kafir ni, matikanlah ya Allah, agar nanti tak ada dah keturunan yang syirik kepadamu. Tu doa Nabi Nuh, beza dengan Nabi Muhammad. Nabi Nuh mengadu, Nabi Muhammad mengadu. Tapi Nabi Muhammad mengadu lain, Nabi Nuh mengadu lain. Itu ada beza sikit. Baik, dua-dua Nabi, dua-dua ahli syurga, dua-dua kasih Allah. Cuma itu perbezaan. Yang ni Allah nak menjelaskan sifat rahmat Nabi, sifat rahmat pada Allah. Sifat rahmat dan sifat rahim Allah tu jelas pada diri Nabi. Sebab tu laqad ja'akum, ayat ni penting. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ni sifat yang menjelaskan diri
ayat yang menjelaskan sifat peribadi Nabi. Betul ada ulama dia amal ni, laqad ja'akum. Ingat laqad ja'akum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ni ambil cari ayat ni. Ini Nabi apa ulama kisah ni. Ada orang pergi sembahyang masjid, surau, nak dia sembahyang kat masjid. Lepas tu ada orang, balik rumah kamu, orang terbakar dah tu. Rumah kamu terbakar, dia kata. Mana? Aku tak percaya. Rumah aku tak terbakar. Orang tu, kamu aku dah rumah orang lain semua duk keluar ni. Sebab dia rumah dekat-dekat kan. Api tu merebak. Balik cepat. Rumah terbakar dah ni, rumah terbakar. Tak, rumah aku tak terbakar. Orang tu pergi tolong balik bakar. Kejar balik. Cepat rumah kamu nak kena dah api ni. Cepat rumah terbakar. Tak, rumah aku tak terbakar. Dia tak percaya. Dia sembahyang je duduk masjid. Dia tak balik. Orang lain dah kalut balik. 3 kali orang tu berulang. Akhirnya sampai kali ketiga dia balik, dia nak tolong. Berhenti api. Sampai dan rumah dia tu berhenti. Rumah kan dekat-dekat. Tapi api tu berebak. Tapi sampai rumah orang tadi berhenti. Elok padam habis semua. Rumah dia tak kena. Rumah dia seorang dia tak kena. Tu orang tanya, kenapa kamu kata kenapa kamu yakin sangat ni? Kamu kata rumah kamu tak terbakar, rumah lain semua terbakar. Rumah kamu seorang tak terbakar. Kenapa kamu yakin sangat ni? Yalah, aku yakinlah Tuhan jaga aku. Tak, aku yakin Tuhan jaga aku dan antara amalan aku tadilah ayat laqad ja'akum tadi. Sebab dalam satu riwayat sebut, siapa yang beramal dengan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, siapa ambil ayat tu, 2 ayat tu, maka dia akan terhindar daripada segala jenis malapetaka, bahkan ajal sekalipun. Ni ayat ni. Ada ulama yang beramal dengan ayat ni, dia beramal, cahaya dia kuat sangat, cahaya nur daripada Nabi Muhammad sebenarnya ni, ayat Quran nak zahir di situ. Maknanya tidak ada sebarang bala bencana, tidak ada sebarang petaka yang boleh datang dekat dengan dia sebab perlindungan tadi. Ini janji daripada riwayat tersebut. Dan memang dibuktikan ada seorang sahabat Nabi yang paling tua, umur 100 lebih, tak meninggal lagi. Dialah yang paling akhir mati, meninggal. Satu hari dia bermimpi jumpa Nabi. Nabi tanya dia, kamu ni bila lagi? Sahabat-sahabat lain semua dah tak ada, semua dah jumpa aku, kamu seorang tak jumpa aku lagi ni. Dalam mimpi dia umur 100 lebih. Maknanya zaman tabi'in dah ni. Tapi dia seorang ni sahabat tinggal, umur 100 lebih. Nabi datang jumpa dalam mimpi dia. Nabi jumpa dia, kata, kamu ni bila nak jumpa aku ni? Orang lain dah jumpa dah semua, kamu seorang tak jumpa aku lagi ni. Maka dia pun faham. Jadi hari tu dia tak baca laqad ja'akum. Barulah malaikat maut datang ambil nyawa dia. Kisah para ulama pondok yang beramal dengan ayat ni. Ada tu ketika dia sakit dan dia tak boleh nak baca ayat ni, laqad ja'akum. Bila dia rasa dia tak nak baca laqad ja'akum, tak ingat laqad ja'akum, tak ingat nak sambung habis. Maknanya Allah tak bagi izin dia baca. Maka dia pun panggil, dia pun rasa dah nak mati dah ni. Dia teringat kisah sahabat dia kan, nak mati. Dia pun panggil semua anak beranak dan saudara nak bagi wasiat. Nak bagi wasiat terakhir lah. Sebab apa? Dia tahu dah dia nak pergi. Ni cerita ulama ni, kita tak lah, kita takut mati kita je. Ulama, jadi bila dia tak boleh nak baca seminggu, tak boleh nak baca, maknanya dekat nak mati dah, dia rasa macam tu. Tapi nak jadikan cerita, lepas pada tu sembuh pula, lega dia. Tapi maknanya para ulama kita, dia tahu tentang riwayat, kelebihan satu fadilat kelebihan ayat Quran yang ada. Tambah-tambah ini ayat yang menceritakan tentang sifat Nabi ni. Dalam doa tadi, doa Nabi untuk Nabi mengadu kepada Allah setelah terkena fitnah daripada penduduk Taif tadi. Nabi mengadu, dan dalam pengaduan Nabi tadi jelas menunjukkan sifat Nabi tadi, iaitu sifat rahmat, sifat pengasih Nabi kepada umat. Sifat mana Nabi hanya berharap agar Allah redha kepada dirinya, orang lain tak apalah. Nabi harap Allah redha kepada dirinya. Itu yang paling penting. Nabi tidak minta doa bala. Baik, kita sambung lagi. Maka Utbah dan Syaibah, 2 adik-beradik, dengar Nabi berdoa. Lalu kedua mereka memanggil pembantu mereka yang beragama Nasrani.
Mereka ada budak lah, ada pembantu ataupun pekerja kebun, yang agama Nasrani. Nasrani maknanya agama Nasrani lah, agama Nabi Isa lah. Baik, namanya Adas, dan berkata kepada mereka, kepada Adas, wahai Adas, tolong ambil satu tandan anggur dan bagi ke orang tu yang sedang berehat tadi. Nabi tu sedang menyandar dekat satu pohon anggur. Nabi sedang menyandar berehat. Maka dia suruh Adas, pembantu dia, tolong ambil setangkal jagung ni, setangkal anggur ni, bagi kat ni orang tengah tu. Adas pun bertemu dengan baginda Nabi. Apabila sampai, Nabi pun menerima buah anggur, menghulurkan tangan. Nabi pun bersabda Bismillah. Nabi makan pun Bismillah Nabi baca, kemudian memakannya. Lalu bila Adas tadi, yang Nasrani tadi dengar, apa yang tuan sebut ini tidak pernah diucapkan oleh penduduk negeri ini. Bismillah maksud dia dengan nama Allah. Apa yang tuan sebut Bismillah tadi tak pernah disebut oleh orang dekat negeri ini. Maka Nabi pun bertanya, kamu ni daripada negeri mana? Kamu ni daripada negeri mana asal kamu? Dan kamu ni agama apa? Tanya Nabi. Maka dia jawab, aku ni seorang Nasrani dari penduduk Ninawi, ataupun Ninaveh. Mana tak tahu ni. Ninawi lah namanya. Jawab pemuda itu, itu daripada negeri orang soleh Yunus bin Matta. Nabi sebut, Ninawi, itu negeri orang soleh tu. Negeri Yusuf bin Matta. Nabi Yusuf. Nabi Yunus bin Matta. Nabi Yunus ni apa kisah dia? Ikan nun. Nabi Yunus. Sabda baginda. Nabi tu jawab, apa yang tuan ketahui tentang Nabi Yunus bin Matta? Maka orang Nasrani pun tanya balik, apa yang tuan tahu tentang Yunus bin Matta ni? Maka Nabi pun jawab, beliau ini, baginda ni ataupun Yunus bin Matta ni adalah saudara aku, dia kata. Beliau adalah seorang Nabi, begitu juga aku. Maknanya cerita Nabi-Nabi dahulu semua dalam hati Nabi lah ke dah. Nabi tahu cerita Nabi-Nabi terdahulu pula. Maknanya bukan Nabi baca kitab mana-mana, Nabi nak kenal cerita Nabi dahulu. Maknanya Allah campur wahyu tu dalam hati Nabi. Allah campur cerita-cerita yang dahulu, Nabi-Nabi dahulu dalam diri Nabi. Nabi tahu. Jadi Nabi sebut Yunus bin Matta itu saudara aku. Dia Nabi seperti mana aku. Maka Adas pun terus menundukkan kepala di hadapan Nabi, lalu mencium tangan dan kaki Nabi. Adas tadi terus tunduk, cium tangan, tium kaki Nabi. Melihat kejadian itu, kedua-dua anak Rabi'ah, nama apa anak Rabi'ah tadi? Celaka kamu, apa yang kamu lakukan? Tanya mereka berdua setelah Adas kembali. Wahai tuanku, Adas jawab balik, di dunia ini tidak ada sesuatu pun yang lebih baik daripada orang itu. Adas sebut, dekat dunia ni tak ada satu pun lebih baik, orang tu lah. Dia telah mengkhabariku sesuatu yang tidak diketahui oleh seseorang Nabi. Dia sudah bagi tahu kepada aku berita yang mana cerita ni hanya Nabi saja yang tahu, orang lain tak tahu. Celaka kamu Adas. Jawab lagi Utbah Syaibah tadi, janganlah sesekali dia membuatmu keluar daripada agamamu, kerana agamamu lebih baik daripada agamanya. Rasulullah SAW keluar dari kebun itu dalam keadaan yang murung, yang sedih, hati teriris-iris, balik menuju ke Mekah. Setelah berjalan beberapa saat dan tiba di Qarnul Manazil. Qarnul Manazil, kenal Qarnul Manazil? Qarnul Manazil ni tempat apa tu? Tempat niat lah. Tempat niat apa sebelum masuk tanah haram. Miqat, nak tempat berniat, berniat nak mengerjakan umrah. Baik, berniat ihram lah, Qarnul Manazil. Maka dekat situ Allah pun mengutuskan Jibril serta seorang malaikat penjaga gunung. Dekat Qarnul Manazil itulah malaikat Jibril turun, dan ada seorang lagi malaikat yang menjaga gunung, dan meminta pendapatnya untuk meratakan akhsyabaini kepada penduduk Mekah.
Akhshabaini ni adalah dua gunung di Mekah, iaitu gunung Abu Qubais dan gunung yang di seberangnya, gunung Qaiqa'an nama dia. Gunung Abu Qubais dan gunung Qaiqa nama dia. Qaiqa'an. Qaiqa'an. Payun sebut. Qaiqa'an nama gunung tu. Baik. Maka kalau nak boleh aku ratakan Akhshabaini. Mana dua gunung dekat Mekah. Al-Bukhari meriwayatkan kisah ini dengan sanadnya daripada Urwah bin Az-Zubair bahawa Aisyah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Pernahkah engkau mengalami suatu hari yang lebih berat daripada perang Uhud?" Pernah tak ada hari yang lebih teruk daripada perang Uhud? Tanya Siti Aisyah. Maka dijawab oleh Nabi, "Aku sudah mendapatkan apa yang pernah aku dapatkan daripada kaummu. Namun yang paling berat adalah saat di Aqabah. Saat itu aku menyuruh Ibnu Abdil Yalail bin Abdi Kallal, namun dia menolak apa yang aku kehendaki. Maka aku pun pergi dengan muka muram dan sedih. Setelah itu tiba di Qarnus Sa'ib, yang di sana ada segumpal awan yang melindungiku. Aku memandang ke awan itu, dan apa yang ada di sana ada Jibril. Dia berseru kepadaku, sesungguhnya Allah mendengar apa yang dikatakan kaummu kepadamu dan apa yang mereka lakukan terhadap dirimu. Allah telah mengutus seorang malaikat penjaga gunung agar engkau menyuruhnya menurut apa yang engkau kehendaki." Lalu malaikat penjaga gunung itu berseru kepadaku dan mengucapkan salam. Aku ni Nabi lah. Kemudian berkata, "Wahai Muhammad, itu sudah terjadi. Maka apa yang engkau kehendaki?" Maknanya, wahai Muhammad, kamu tengok sendirilah apa yang berlaku kepada kaummu, apa yang kamu dah buat kepada kamu. Jadi, jika engkau kehendaki untuk aku meratakan Akhshabaini, tentu aku akan melakukan. Kalau kamu nak, aku boleh angkat dua bukit ni, empat, maka rata habis. Dua gunung, bukit, gunung lebih besar dari bukit. Maka Nabi SAW pun menjawab, "Bahkan aku berharap kepada Allah, Dia mengeluarkan daripada kalangan mereka orang-orang yang menyembah Allah semata-mata dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya." Tetapi Nabi jawab, "Aku doa kepada Allah." Tak apalah. Aku doa kepada Allah agar mereka ni tak apalah. Tapi aku doa agar generasi setelah mereka beriman kepada Allah. Kalau mak ayah mereka tak nak dengar, tak nak beriman, tak apalah ya Allah. Tetapi generasi mereka beriman ya Allah. Nabi harap begitu. Kalau mati, kalau hempak dia bukit, mati terus. Dan kalau kita perasan tak, maknanya tidak ada azab yang besar yang berlaku kepada umat Nabi Muhammad. Kalau terbalik bukit tu, jadi balik gunung tu, maka itu merupakan satu azab yang besar tu. Tapi memang ada satu riwayat lain cerita tak, Nabi pernah keluar daripada rumah Nabi sampai ke masjid. Sahabat tengok mata Nabi lebam. Ni lepas ni subuh ni. Sahabat tengok mata Nabi lebam. Ya Rasul, sahabat tahulah Nabi tengah Nabi teriak tu, Nabi menangis. "Ya Rasulullah, kenapa mata lebam ni? Kenapa ni?" Nabi pun cerita, "Ya, tadi aku doa dengan Allah. Aku minta dengan Allah. Aku minta sungguh-sungguh. Aku minta antara apa yang Nabi minta supaya umat aku ni tidak terkena bala yang besar-besar. Bala yang besar ataupun bala ke bala? Bala ataupun bencana, seksaan, azab yang besar seperti mana Nabi-Nabi terdahulu." Maka Allah sebut apa dia? "Ya, aku perkenankan." Tapi Nabi sedih sangat bila Nabi sebut, "Ya Allah, aku mohon agar umatku ni tidak berperang sesama sendiri, tidak berbalah sesama sendiri." Tapi Allah tak nak terima doa aku. Aku teriaklah. Maknanya umat Nabi Muhammad ni sebenarnya selamat daripada azab yang teruk-teruk, yang besar-besar. Macam kita ni setakat banjir biasa, tak ada apa. Ni macam umat terdahulu, tak habis tenggelam lah, banjir besar lah, kena tenggelam, telan di laut lah, terbalik bumi lah, hancur apa semua, kena pekikan yang dahsyat dan sebagainya. Umat-umat terdahulu kena
Umat Nabi Muhammad tak kena. Kata Allah Ta'ala. Tapi bila melibatkan perselisihan, perbalahan, Allah tak berkenan. Allah tak nak terima. Itulah ujian untuk umatmu. Mana umat Nabi Muhammad ni akan terkena ujian yang besar, iaitu suka berbala, ataupun akan kerap berlaku perbalahan demi perbalahan. Ini yang berlaku kepada umat Nabi Muhammad SAW. Baik. Maka jawapan itu cerita lain. Okey. Yang ni cerita apa dia? Malaikat tadi. Malaikat yang balik jaga bukit, yang jaga gunung, offer kepada Nabi atas apa yang orang kafir buat tadi, terutama Taif tadi, maka kalau boleh aku nak balik, ambil bukit ni, umban kepada penduduk Taif. Baik. Dalam jawapan Nabi tadi, nampaklah kepribadian Nabi, akhlak Nabi yang sangat agung, sangat mulia. Maka sukarlah untuk dicari bandingan seperti Nabi. Tak adalah Nabi-Nabi lain pun tidak seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad seorang je jenis macam ni. Nabi-Nabi lain pun diuji, tetapi sifat pemaaf Nabi Muhammad ni sangat luar biasa. Sifat pemaaf dan sifat pengasih Nabi ni sangat luar biasa. Baik. Maka Rasulullah merasa senang dan hatinya tenteram kerana mendapatkan pertolongan ghaib yang dihulurkan oleh Allah dari langit. Kemudian beliau pun melanjutkan perjalanannya sehingga tiba di Wadi Nakhlah dan menetap di sana beberapa hari. Di Wadi Nakhlah ini ada dua tempat yang sangat strategik sebagai tempat tinggal, kerana ada mata air yang sangat besar dan tanah yang subur. Namun tidak ada suatu rujukan yang boleh membantu bahawa tempat tersebut dijadikan tempat tinggal bagi baginda Nabi. Kerana tak ada Nabi tak jadikanlah, tidak ada sumber yang menyatakan Nabi nak tinggal kat situ. Sewaktu berada di Wadi Nakhlah, Allah mengutuskan sekumpulan jin yang disebutkan Allah di dua tempat dalam Al-Quran. Satu dalam surah Al-Aqaf, satu lagi dalam surah Al-Jin. Baik, disebut di sini jin ni, cerita bab jin ni nanti kita sambung balik. Cerita bab jin ni nanti kita sambung balik, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.30 kata nak berhenti.